الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Jalla wa'ala kerana dengan limpah dan kurnianya pada malam ini kita diberikan kesempatan oleh Allah Azza wa Jalla untuk menyambung semula pengajian kita daripada kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah karangan Al-Imam Al-Hafiz An-Nawawi rahimahullah. Dan pada malam ini insya-Allah kita akan sambung perbincangan kita pada hadis yang kedua. Kita dah selesai perbincangan pada hadis yang pertama, dan pada malam ini insya-Allah kita akan lihat hadis yang kedua. قال الإمام النووي رحمه الله: الحديث الثاني عن عمر رضي الله عنه قال: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال: فأخبرني عن أماراتها. قال: أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. ثم انطلق فلبث مليا ثم قال: يا عمر أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. رواه مسلم. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, hadis ini adalah hadis yang besar maknanya dalam Islam. Hadis ini termasuk di antara hadis usul agama, kerana dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam membicarakan perkara-perkara yang penting yang ditanyakan oleh Jibril alaihi salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan isyarat kepada besarnya maksud hadis ini ataupun pentingnya hadis ini apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan fa innahu Jibril ataakum yuallimukum dinakum. Ini adalah Jibril yang datang untuk mengajar kepada kamu agama kamu, menunjukkan bahawasanya apa yang terkandung dalam hadis ini melibatkan persoalan Jibril alaihi salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam
dan juga jawapan Nabi SAW terhadap persoalan yang ditimbulkan oleh Jibril, keseluruhan itu kesemuanya adalah agama. Sebab itu Nabi SAW menyatakan, hadza Jibril fa innahu Jibril ataakum yu'allimukum dinakum. Ini adalah Jibril yang datang untuk mengajar kepada kamu agama kamu. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, hadis ini diriwayatkan oleh al-Imam Muslim daripada tariq Kahmas an Abdullah bin Buraidah an Yahya bin Ya'mar qala kana awwal man qala fil qadar bil Basrati Ma'bad al-Juhani. Hadis ni dalam riwayat Muslim, dia ada cerita sebelum hadis ini dinyatakan oleh ataupun diriwayatkan oleh Umar ibn Al-Khattab radhiyallahu anhu. Apa ceritanya? Perawi yang meriwayatkan hadis ni nama dia Yahya ibn Ya'mar. Dia kata qala kana awwal man qala fil qadar bil Basrah Ma'bad al-Juhani. Dia kata orang yang pertama menimbulkan isu tentang qadar di Basrah adalah Ma'bad al-Juhani. Apa isu yang dibangkitkan di sini? Isu yang dibangkitkan di sini adalah Ma'bad al-Juhani ini dan juga pengikut dia, mereka telah buat mai satu benda yang tak pernah ditimbulkan. Maknanya mereka timbulkan keraguan terhadap qadar. Kita tahu bahawasanya salah satu daripada rukun iman ini adalah beriman kepada qada dan qadar. Jadi Ma'bad al-Juhani ini dia telah mengingkari qadar. Bagi dia semua perkara yang berlaku ni berlaku macam tu. Tak ada ketetapan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Yahya ibn Ya'mar ni dia kata bila dah timbul fitnah penafian qadar bagi Allah Subhanahu wa ta'ala oleh Ma'bad al-Juhani, jadi dia ni Yahya ibn Ya'mar dia kata fantalaqtu ana wa Humaid ibn Abdul Rahman al-Himyari hajjaini aw mu'tamiraini faqulna law laqina ahadan min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fasa'alnahu amma yaqulu haula'i fil qadar. Jadi bila dah timbul isu tentang masalah qadar ni, Yahya dan juga kawan dia seorang lagi Humaid Al-Himyari, dua-dua ni depa buat keputusan untuk pi buat haji ataupun pi buat umrah. Dan depa kata kalaulah kita jumpa salah seorang di kalangan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita tanya dekat depa tentang isu ni. Kat sini pun kita dah boleh ambil faedah yang besar. Yahya Humaid dan juga Yahya ni, depa dua ni adalah tabi'in. Jadi depa bila dah timbul isu macam ni, depa tahu prinsipnya kena rujuk kepada ulama, orang yang alim, yang ada pengetahuan tentang hal ini, dan nak minta pandangan mereka. Apa pandangan mereka? Bila mana Ma'bad al-Juhani ni telah menimbulkan satu perkara yang tidak pernah ditimbulkan sebelum ni. Sebab itu bid'ah qadar ni bid'ah dari sudut akidah yang mana tak pernah berlaku pun sebelum tu kan. Orang menimbulkan keraguan tentang beriman kepada qada dan juga qadar yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dia yang pertama menimbulkan isu ni, lalu mereka buat keputusan untuk rujuk kepada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. So di sini pun kita boleh ambil faedah. Apabila berlaku timbul sesuatu isu yang melibatkan agama, maka tindakan yang patut kita buat adalah fas'alu an ahli dzikri in kuntum la ta'lamun. Kita rujuk kepada ahli dzikri, yakni para ulama
kerana mereka adalah rujukan yang terbaik selepas kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sesuai dengan sesuatu zaman. Tabi'in yang paling alim tentang agama pada zaman mereka sudah semestinya sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita sepatutnya berpegang dengan prinsip ini dalam apa jua isu yang berkaitan dengan agama timbul dalam negara kita, maka kita sepatutnya rujuk hal tersebut dengan para ulama, kerana mereka adalah ahli ilmu. Dan ulama warasatul anbiya, mereka adalah pewaris para nabi, mereka mewarisi ilmu para rasul, dan mereka yang merupakan orang yang wajar untuk kita rujuk apabila berlakunya keraguan dalam hal-hal yang melibatkan agama. Baik. Kemudian fawuffiqa lana Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab dakhilan al-masjid faktanaftuhu ana wa sahibi ahaduna an yaminihi wal akharu an shimalihi. Jadi depa dua ni ditakdirkan oleh Allah Ta'ala jumpa dengan Abdullah bin Umar dalam masjid. Abdullah bin Umar sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga anak kepada Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Jadi mereka telah jumpa orang yang betul dalam hal ini untuk ditanyakan tentang hal ini dalam masjid. Faktanaftuhu ana wa sahibi. Jadi bila depa jumpa dengan Abdullah bin Umar, depa duduklah sebelah kiri dan juga sebelah kanan dengan Abdullah bin Umar ni. Jadi depa nak tanyalah, faqultu ya Aba Abdurrahman innahu qad dhahara qibalana nasun yaqra'una al-Qur'an wa yataqaffaruna al-'ilm wa dhakara min sya'nihim wa annahum yaz'umuna an la qadar wa anna al-amra unuf. Jadi depa pun mengadulah kepada Abdullah bin Umar. Dia kata sesungguhnya telah timbul, telah muncul di tempat kami ini ada satu golongan ni yaqra'una al-Quran. Depa ni baca Quran. Wa yataqaffaruna al-'ilm. Depa ni yataqaffaruna al-'ilm, yakni mereka menuntut ilmu di kalangan para penuntut ilmu. Maknanya bukan orang biasa-biasa kan. Orang jenis rajin baca Quran, rajin hadir majlis ilmu, penuntut ilmu. Tapi apa musibah yang telah mereka bawa? Mereka ini telah buat mai yaz'umuna alla qadar. Mereka mendakwa bahawa tidak ada qadar, yakni ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Wa anna al-amra unuf. Maknanya bila dah tak ada ketetapan, benda ni berlaku macam tu saja tanpa ada ketetapan daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala tak tahu apa yang sedang berlaku, bakal berlaku, bagaimana ia berlaku ataupun apa yang telah berlaku, kesemuanya tidak ada di bawah pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Semuanya berlaku macam tu saja. Ini yang syubhah yang dibawa oleh mereka. Faqala idza laqita ulaik fa akhbirhum anni bari'un minhum wa annahum bura'a'u minni. Kata Abdullah bin Umar, kalau hang jumpa depa ni, habaq kat depa yang aku tak ada kena-mengena dengan hampa. Maknanya aku berlepas diri daripada hampa. Dan hampa pun tak ada kena-mengena dengan aku. Maknanya ini satu bentuk kenyataan daripada Abdullah bin Umar menunjukkan dia tak mau ada kaitan dengan golongan ini. Walladhi yahlifu bihi Abdullah ibn Umar law anna li ahadihim mithla Uhudin dhahaban fa anfaqahu ma qabilahu Allah minhu hatta yu'mina bil qadar. Abdullah bin Umar bersumpah, dia kata kalaulah depa ni ada bukit satu emas dalam jumlah yang banyak, macam seolah-olah satu bukit Uhud emas ni, fa anfaqahu, depa infakkan satu bukit emas, ma qabilahu Allah minhu hatta yu'mina bil qadar. Kata Abdullah bin Umar, Allah Ta'ala takkan terima sedekah mereka walaupun dalam sebukit emas. Allah Ta'ala takkan terima sedekah mereka sehinggalah mereka ini beriman dengan qadar. Jadi ini satu bentuk penegasan
yang dinyatakan oleh Abdullah bin Umar tentang pentingnya untuk beriman dengan qada dan juga qadar Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia kata summa qala haddatsani abi Umar bin Al-Khattab qala bainama nahnu 'inda Rasul. Kemudian baru dia sebut tentang hadis ini. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, saya nak sebut sikit bila mana tabi'in ni depa kata yang bawa syubhah, yang menimbulkan syubhah tentang qadar ini, mereka ni orang yang rajin baca Quran, orang yang mengaji, menuntut ilmu, menunjukkan bahawasanya di kalangan para penuntut ilmu kadang-kala mereka ini terjebak dengan syubhah yang menyebabkan mereka terpengaruh dengan dakwah tertentu yang menyimpang daripada akidah yang sahih, menyimpang daripada syariat Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu kadang-kala kita lihat pada hari ini ada orang yang kita nampak rajin main masjid, rajin ikut kuliah, tapi dalam masa yang sama mereka membawa pemikiran ataupun perkara menimbulkan ataupun menimbulkan keraguan terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala ataupun terhadap sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi fitnah ini ataupun syubhah ini boleh terkena kepada sesiapa sahaja. Sebab itu kita perlu senantiasa merujuk kepada para ulama. Bila timbul sebarang keraguan yang berkaitan dengan agama, maka kita patut rujuk kepada ahli ilmu supaya kita senantiasa ala basirah, senantiasa di atas ilmu. Bila kita mengamalkan sesuatu amalan agama ataupun kita berpegang dengan sesuatu i'tiqad dalam agama, kita mestilah merujuk kepada para ulama. Bukannya kita tambah pula di zaman kita hari ini kan, dunia tanpa sempadan, maklumat ni boleh diperolehi daripada macam-macam sumber, lalu kita baca sana baca sini, lalah kita pun jadi pening sehingga kita pula kan membawa syubhah kan yang tidak sepatutnya sehingga menimbulkan keraguan di kalangan umat Islam kan. Jadi ini antara perkara yang patut kita perhalusi dan patut kita amati supaya kita senantiasa di bawah perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Baik, hadis Umar. Kata Umar, "Bainama nahnu 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin." Dia kata waktu kami duduk kan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam satu hari. "Idh tala'a 'alaina rajulun shadidu bayadhi thiyab shadidu sawadi sya'r." Tiba-tiba mai satu orang lelaki. Shadidu bayadhi thiyab, dia pakai baju warna putih. Thawb ni baju orang Arab duk pakai itulah kan. Itu thawb. Baju dia putih. Shadidu sawadi sya'r, rambut dia sangat hitam. Tadi baju dia adalah putih, rambut dia hitam. La yura alaihi atharus safar wa la ya'rifuhu minna ahad. Dia dahlah pakai baju putih elok, bersih, lepas tu rambut dia pula hitam. Dan nak dikuatkan lagi kenyataan tersebut, Umar kata la yura alaihi atharus safar, tak nampak pun pada dia tu ciri-ciri ataupun tanda-tanda orang yang bermusafir. Maknanya orang dia mai daripada jauh. Wala ya'rifuhu minna ahad, tapi kami pun tak kenal dia. Maknanya dia ni mai daripada mana? Kalau dia bukan orang situ, sudah semestinya dia mai daripada jauh. Kalau dia mai daripada jauh, baju dia sudah semestinya penuh dengan debu. Kan, ni cerita travel zaman dulu-dulu, bukan travel zaman kita ni kan, selesa dan sebagainya kan. Lah kalau pi Mekah, daripada Madinah nak pi Mekah tu, Mekah nak pi Madinah tu, lah ni boleh naik kereta api laju kan, dia kata 3 jam ya kan, selesa perjalanan. Kalau zaman dulu dah naik unta kan, akan baju tu penuh lah dengan debu kan, rambut pun penuh dengan debu. Jadi Umar nak kata bahawasanya kami tak kenal dia, tapi dia ni tak nampak pun macam orang yang mai daripada jauh.
hatta jalasa ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi wa wada'a kaffayhi ala fakhidayhi wa qala ya Muhammad akhbirni 'anil Islam. Dia dah lamai, lepas tu dia duduk rapat ni, lutut dia bertemu dengan lutut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia pula pergi letak tangan. Jadi kita kalau duduk dalam satu majlis kan, tiba-tiba orang ramai, contohnya dapat imam, tiba-tiba orang kita tak kenal pun, dia mai-mai dia duduk tu rapat sungguh kan, duduk rapat sungguh. Kemudian dia tanya pula tentang, dia tanya, ya Muhammad akhbirni 'anil Islam, wahai Muhammad ceritalah kat aku tentang Islam. Jadi dahlah satu orang yang dia tak kenal mai duduk rapat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia tanya tentang Islam. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam jawab, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqima as-salah wa tu'ti az-zakah wa tasuma Ramadan wa tahujja al-baita in istata'ta ilaihi sabila. Bila Nabi ditanya tentang Islam, Nabi kata Islam ni hendaklah engkau mengucap la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah, tiada Tuhan yang disembah dengan benar melainkan Allah, dan Nabi Muhammad itu adalah Rasulullah. Wa tuqimas salah, dan kamu hendaklah mendirikan salat. Wa tu'tiyaz zakah, bayar zakat. Wa tasuma Ramadan, berpuasa dalam bulan Ramadan. Wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila, dan pergi menunaikan haji kan, kalau sekiranya kamu mampu kan. Qala sadaqta fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquh. Dia tanya, Nabi jawab, dia kata betul. Selalunya kita tanya orang, pertanyaan ni selalunya disebabkan kita tak tahu, maka sebab tu kita tanya. Takkan pula bila kita tak tahu satu benda, kita tanya, orang jawab, kita kata betul ya jawapan hang tu kan. Sedangkan patutnya kita tu tak tahu. Sebab itu sahabat kata fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquh. Umar kata kami rasa macam pelik. Dia ni tanya, lepas tu dia pergi kata pula betul. Jawapan tersebut. Qala fa akhbirni 'anil iman. Kemudian dia tanya lagi. Cerita padaku tentang iman. Qala an tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Dan hendaklah engkau beriman kepada Allah, para malaikat, kitab-kitab, para rasul, hari akhirat, dan juga beriman kepada ketetapan qadar, sama ada ia baik ataupun buruk. Qala sadaq. Kemudian dia kata betul. Qala fa akhbirni 'anil ihsan. Kemudian dia tanya lagi, cerita kat aku tentang ihsan. Qala an ta'budallaha ka'annaka tarah fa in lam takun tarahu fa innahu yarah. Dia kata ihsan ini hendaklah engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihat Allah. Fa in lam takun tarahu fa innahu yarah. Kalau engkau tak melihat, maka ketahuilah bahwasanya Allah Taala melihat kamu. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian. So pada ketika ini Nabi SAW ditanya tentang 3 perkara, iaitu Islam, iman dan juga ihsan. Menunjukkan kepada kita bahawasanya ketiga-tiga perkara ini adalah perkara yang asas, usul dalam agama, dan ini adalah satu perkara yang tidak sebagai seorang Muslim dia mesti kena tahu 3 perkara asas ini. Iaitu yang pertama, Islam tu apa? Dan Nabi SAW bila ditanya tentang Islam, Nabi SAW menjawab, Islam ini merujuk kepada perkara amalan-amalan zahir yang dilakukan oleh seseorang Muslim. Sebab itu dia merujuk kepada apa? Islam ni Nabi kata mengucap 2 kalimah syahadah. Kemudian yang kedua, menunaikan salat. Yang ketiga, zakat. Puasa bulan Ramadan, melaksanakan haji di Baitillahil Haram. Jadi ini menunjukkan kepada kita Nabi SAW menyifatkan Islam ini pada amalan-amalan zahir yang wajib dilaksanakan oleh seseorang Muslim.
Dan apabila Nabi SAW ditanya tentang iman, Nabi merujuk pula kepada perkara-perkara yang batin, yang bersifat i'tiqad, kepercayaan, keimanan. Pertama kepada Allah, yang kedua kepada para malaikah, yang ketiga kepada kitab-kitab, dan yang keempat kepada para rasul, dan yang kelima hari akhirat, beriman pada hari akhirat, dan yang keenam beriman kepada qada dan juga qadar, sama ada baik ataupun buruk. Jadi ini menjadi isyarat kepada kita bahawasanya Islam ini secara umumnya boleh kita katakan ia merujuk kepada amalan-amalan zahir yang dilakukan oleh seseorang muslim. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, Nabi SAW dalam hadis ini, adakah ini menunjukkan kepada kita bahawasanya bila Nabi sebut tentang iman, Nabi merujuk kepada amalan-amalan yang bersifat batin, i'tiqad, manakala Islam Nabi merujuk kepada amalan zahir? Maka adakah ini membawa maksud Islam, iman itu tidak ada kaitan dengan amalan seseorang? Sebab Nabi hanya merujuk iman itu dalam hadis ini kepada amalan-amalan i'tiqad, kepercayaan dalam hati semata-mata, tidak kepada amalan-amalan. Lalu adakah ini membawa maksud bahawasanya i'tiqad golongan Murji'ah benar dalam hal ini? Golongan Murji'ah adalah golongan yang telah muncul membawa idea bahawasanya iman seseorang, amalan seseorang tak ada kaitan dengan iman. Maksudnya apa? Kalau orang tu buat dosa macam mana sekalipun, takkan menjejaskan imannya. Dia buat dosa ke, dia buat pahala ke, tak ada apa. Iman ni akan bersifat statik, tak naik dan tak turun. Jadi bila bincang tentang masalah Islam, iman, ihsan ni, sebenarnya dekat sini dah pun telah timbul pelbagai golongan yang bawa idea-idea yang menyimpang daripada jalan yang benar. Antaranya yang pertama, golongan Murji'ah. Jadi para ulama menyatakan hadis ni tak bercanggah pun sebenarnya, kerana di sisi Ahlus Sunnah, apabila istilah Islam dan juga iman disebut di satu tempat yang sama, dia akan membawa maksud yang berbeza. Yakni Islam merujuk kepada amalan-amalan yang zahir, manakala iman ini merujuk kepada batin. Tetapi jika disebut secara berasingan, maksudnya di dalam nas-nas syarak, maka sebenarnya dia merujuk kepada perkara yang sama. Ini kerana kita dapati dalam hadis-hadis Nabi SAW dan juga ayat Al-Quran, banyak yang menunjukkan kaitan antara amalan seseorang dengan iman. Banyak sebenarnya. Antaranya kita dapati dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Allah taala berfirman, sesungguhnya orang yang beriman ni, apabila mereka disebut nama Allah, gementarlah hati mereka, dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayatnya, bertambahlah iman mereka. Jadi bertambahnya iman mereka bila mereka mendengar ayat-ayat Allah, menunjukkan bahawasanya amalan mereka mendengar ayat Al-Quran ataupun mereka baca ayat Al-Quran, meningkat iman mereka, menunjukkan amalan itu memberi kesan kepada iman. Begitulah juga Allah Ta'ala kata lagi ayat lepas pada itu, alladzina yuqimunas salah wa mimma razaqnahum yunfiqun ulaika humul mu'minuna haqqan. Allah Ta'ala kata mereka yang mendirikan salat dan juga menginfakkan harta benda mereka di jalan Allah Subhanahu wa taala, Allah Taala sifatkan ulaika humul mu'minuna haqqan. Mereka adalah orang yang benar-benar beriman. Menunjukkan bahawasanya amalan ni ada kaitan dengan iman. Bahkan dosa pula memberi kesan terhadap iman. Dalam hadis Nabi SAW bersabda, la yazni az-zani hina yazni wa huwa mu'min.
Nabi SAW menafikan kesempurnaan iman seseorang bila dia buat satu dosa. Kata Nabi SAW, tak sempurna iman seseorang bila mana dia sedang berzina, kan? La yazni az-zani, tak berzina. Satu orang yang tak berzina, orang yang berzina ni ketika mana dia sedang berzina tu dia seorang mukmin. Maknanya Nabi SAW menafikan kesempurnaan iman seseorang yang melakukan dosa, menunjukkan bahawasanya amalan seseorang, baik amalan tu amalan salih, amalan yang baik ataupun amalan yang buruk, dosa, memberi kesan terhadap iman seseorang. Sebenarnya ada kaitan dengan apa? Ni zaman moden kita hari ni ada murjiah moden. Macam mana? Kita kadang tak perasan. Ada orang kata macam ni, saya ni walaupun pakaian saya ni tak menutup aurat, saya pakai seksi ke apa dan sebagainya, saya ni jenis pergi clubbing malam-malam minggu, pergi club malam ke dan sebagainya, berhibur, tapi saya ni hati saya ni baik, saya sedekah kat orang susah, saya bantu pelajar-pelajar tahfiz, kan? Orang kena banjir saya bantu. Jadi dia nak habaq kata bahawa kesimpulan yang boleh kita fahami daripada perkataannya adalah seolah-olah dosa yang dia lakukan tersebut tak memberi kesan terhadap imannya. Jadi sedangkan di sisi Ahlus Sunnah, satu orang bila buat amalan yang saleh, kan, al-iman ni kata di sisi Ahlus Sunnah, iman yazidu wa yanqus. Iman ni bertambah dan berkurang. Yazidu bit ta'ah, bertambah dengan ketaatan. Bila kita buat amalan kebaikan, bertambahlah iman kita. Wa yanqusu bil ma'siyah, dan dia berkurang disebabkan oleh maksiat yang kita lakukan. Jadi ada orang di zaman kita hari ni macam bila dia buat dosa, sesuatu amalan, sesuatu dosa, kemudian masuk pula dalam media sosial, upload media sosial, orang kecam dia dan sebagainya, dia pergi kata, saya walaupun saya buat benda-benda ni, walaupun penampilan saya macam ni, tapi saya baik, saya masih ada iman. Yang ni yang disebut sebagai irja, i'tiqad irja, yang mana dia nak kata seolah-olah dosa-dosa yang dia buat ni tak memberi kesan terhadap imannya. Dan dalam isu ni pula ada golongan yang melampau. Golongan irja ni mereka cuai, maknanya bagi mereka tak mau kata tak ada kaitan. Ada golongan lain pula yang melampau dalam hal ini. Bagi mereka, orang Muslim yang buat dosa, pendosa ni, mereka dah tak Islam tu dah. Satu ni tadi dia kata tak ada kesan langsung. Satu lagi golongan yang melampau, dia kata kalau buat dosa kabair, buat dosa besar, kafir, kufur, keluar daripada Islam, minum arak, kafir. Bukan setakat depa hukum orang itu sebagai kafir, pelaku dosa besar sebagai kafir, bahkan depa kata pelaku dosa besar ini kafir dan darah mereka adalah halal, boleh dibunuh. Dan inilah i'tiqad yang dibawa pula oleh golongan yang dikenali sebagai khawarij, pelampau dalam agama. Jadi bagi mereka ni, hak buat dosa nampak orang, kan, jenis pakai tak elok ni, terlibat dalam zina ke apa, bagi mereka ni kafir, halal darah mereka, boleh dibunuh mereka. Jadi ada golongan yang melampau, ada golongan yang kita kata cuai dalam hal ni. Lalu apa pendirian Ahlus Sunnah dalam bab ni? Ahlus Sunnah kekal dengan prinsip bahawasanya seperti mana yang disebut oleh Nabi SAW, orang yang berzina melakukan dosa besar kabair, mereka ni masih mukmin, tapi naqisul iman, iman mereka berkurang ketika mana mereka melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di sisi Ahlus Sunnah, kita beriman dan kita percaya iman ni bertambah dan berkurang. Dia buat amalan yang baik, naik imannya, meningkat imannya. Kalau dia buat dosa, turun imannya. Dan tidaklah sampai ke tahap dia ni kita kata tak ada iman langsung, kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Melainkan jika sekiranya dia menafikan
pensyariatan suatu syariat Allah Subhanahu wa taala. Dia kata tak payah nak sembahyang, nak solat semua ni tak ada. Kemudian tak di sisi Ahlussunnah kita tak kata dia kafir lagi. Kita kena tegakkan hujah lagi kepada dia. Kena nasihat dia, minta supaya dia bertaubat. Dan setelah dah dibuat semua proses-proses tersebut, tak mau juga tarik balik perkataan kufur yang dia ucapkan tersebut, barulah boleh dihukum dia sebagai kafir. Itu pun pemerintah yang buat, bukannya orang bawah ni. Dan hukuman tu diserahkan kepada pemerintah, bukannya orang biasa ni buat. Inilah sikap Ahlussunnah dalam hal ini. Baik. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang ihsan. Baginda sallallahu alaihi wasallam menyatakan ihsan ini merujuk kepada muraqabatillah. Allah, kita rasa ni kita ni di bawah pemantauan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah tingkatan iman yang paling tinggi. Bila seseorang hamba melakukan sesuatu ibadah, dia merasakan bahawasanya dirinya senantiasa dipantau oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dia akan pastikan setiap amalan yang dia lakukan, dia akan buat sebaik mungkin, kerana bagi dia ini senantiasa di bawah pemantauan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Kemudian Nabi ditanya lagi tentang fa akhbirni anis saah. Bagi tahu padaku tentang as-saah, yakni hari kiamat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam bila ditanya tentang hal ini, dia kata yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Maksudnya bila nak melibatkan hari kiamat ni, yang tahu bila akan berlakunya hari kiamat ni hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah dalam Sahih Bukhari diriwayatkan daripada Abdullah bin Umar, kata Abdullah bin Umar, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, mafatihul ghaib khamsun la ya'lamuha illa Allah. Perkara-perkara ghaib ni ada 5. Mafatihul ghaib, pintu kunci kepada perkara yang ghaib ni ada 5. La ya'lamuha illa Allah, tak tahu, tidak diketahui tentang 5 perkara tersebut melainkan Allah. Kemudian dibacakan ayat Al-Quran, yas'alunaka 'anis sa'ati innallaha 'indahu 'ilmus sa'ah wa yunazzilul ghaitha wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsun madza taksibu ghada wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut innallaha 'alimun khabir. So 5 perkara mafatihul ghaib tu merujuk kepada apa? Pertama, bila akan berlakunya hari kiamat. Kemudian yang kedua, wa yunazzilul ghaith, hujan nak turun bila, di mana dan sebagainya. Wa ya'lamu ma fil arham, apa yang ada dalam rahim ibu. Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghada, satu orang tak tahu apa yang akan berlaku esok hari. Wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut, satu orang tu pun dia pun tak tahu di mana dia akan mati. Jadi ini semua termasuk dalam perkara-perkara yang ghaib. Baik. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya lagi, fa akhbirni an amaratiha. Kalau macam tu, bagi tahu padaku apa tanda-tanda hari kiamat ni. Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, an talidal amatu rabbataha wa an tara al-hufata al-urata al-'alata ri'a asy-sya'i yatatawaluna fil bunyan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, satu tandanya, antara tandanya, antalidal amatu rabbataha. Amah merujuk kepada hamba perempuan. Hamba perempuan ni cerita zaman hamba dulu, zaman kita ni tak ada. Hamba ni bila dimiliki oleh tuan dia lelaki ni, dia boleh tidur dengan hamba dia tersebut. Sebab hamba ni dia macam barang yang boleh didagang, boleh dijual beli, boleh dipindah milik dan sebagainya. Jadi tuan dia boleh tidur dengan hamba ni. Jika hamba tersebut mengandung, anak hamba tersebut akan jadi tuan. Dia tak, status dia tak jadi hamba. Sebaliknya dia jadi anak kepada tuan dia tadi, pemilik hamba tersebut. So apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam nyatakan dalam hadis ni, antalidal amatu rabbataha, maknanya
hamba perempuan melahirkan tuannya. Dia membawa maksud apa? Dia merujuk kepada apa? Para ulama cuba menyatakan maksud di sebalik kenyataan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Antaranya kata Al-Hafidh Ibn Rajab, dia kata merujuk kepada banyak berlakunya futuhat. Maknanya pembukaan kota-kota. Ni cerita dulu-dulu ni, bila dibuka kota-kota, tentera Islam tawan satu kota. Depa ni tak Islam. So tawan, ajak mereka meluk Islam, patut ikut kerajaan Islam. Kalau tak mau juga, mereka akan diserang. Kalau tentera Islam menang, maka yang penduduk di situ kan, sebahagian daripada mereka ni akan ditawan kan. Jadi depa ni akan dijadikan sebagai hamba. So bila dia jadi hamba kan, boleh berlakulah macam apa yang saya katakan tadi kan, tentera-tentera Islam ni akan memiliki hamba-hamba, termasuklah di kalangan wanita kan. Jadi bila banyak berlakunya pembukaan kota-kota ni, maka akan banyaklah hamba-hamba wanita dimiliki oleh tentera-tentera Islam, dan ada di kalangan mereka ni yang akan melahirkan anak kan. Itu yang dimaksudkan dengan hamba perempuan melahirkan tuannya. Maksudnya banyak berlakunya pembukaan kota-kota kan. Dan sebahagian ulama pula cenderung kepada yang dimaksudkan dengan antalidal amatu rabbataha ni membawa maksud banyaknya berlaku penderhakaan kepada ibu bapa kan, khususnya kepada ibu. Kerana ibu ni anak dia derhaka, anak dia buat mak dia ni macam hamba dia lah. Jadi dia suruh mak dia buat itu ini dan sebagainya kan. Jadi dia derhaka kepada ibu dia. Itu yang antara yang disebutkan oleh para ulama. Baik. Seterusnya, wa antara al-hufat al-urat al-alata ri'a asy-sya'i yatatawaluna fil bunyan. Yang kedua ini merujuk kepada al-hufah, al-urah. Hufah tak pakai kasut, urah tak pakai baju, al-alah ri'a asy-sya'i yatatawaluna fil bunyan, merujuk kepada orang-orang yang miskin. Orang miskin, susah, tak pakai kasut, tak ada baju pun tak apa nak cukup kan. Yatatawaluna fil bunyan, depa ni asalnya dulu orang susah, tiba-tiba depa ni jadi kaya. Bukan setakat jadi kaya, depa boleh bina pula bangunan yang tinggi-tinggi. Yatatawaluna fil bunyan, maksudnya mereka ini saling berlumba-lumba untuk nak membina bangunan yang tinggi-tinggi. Jadi apa yang cuba digambarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ni adalah antara tanda-tanda kiamat ni, orang yang dahulunya orang biasa-biasa, orang yang susah kan, tak ada harta benda, tiba-tiba ditakdirkan Allah Taala mereka ni jadi kaya kan. Bila depa jadi kaya, depa berlumba-lumba pula untuk membina bangunan-bangunan yang tinggi. Bahkan dalam sebahagian riwayat yang lain ada juga tambahan yang merujuk kepada mereka ni dah jadi kaya, bukan setakat jadi buat berlumba-lumba untuk nak buat bangunan-bangunan yang tinggi, mereka ni juga memerintah kan, dan jadi penguasa kan, jadi raja dan sebagainya. Jadi ini adalah isyarat Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada bila berlakunya kiamat nanti akan muncul. Kita boleh, antara petanda-petandanya adalah kita boleh lihat golongan yang dahulunya orang yang susah kan, tak ada apa lah kan. Sebab tu disifatkan hufah, urah. Mereka ni tak ada kasut, tak pakai kasut, tak pakai selipar, tak pakai baju kan. Orang susah papa ke dana, tiba-tiba mereka ni menjadi kaya kan? Dan mereka ni berlumba-lumba pula untuk nak membina bangunan-bangunan yang tinggi. Baik. Adakah ini membawa maksud? Lah ni kan kita tengok di negara-negara Arab kan. Di negara Arab, depa ni dulu orang-orang badui je. Badui yang hidup berpindah randah kan.
makan pun apa yang ada kan, yang cukup untuk diri mereka. Tiba-tiba mereka jadi kaya. Macam mana mereka jadi kaya? Mereka jumpa minyak kan. Kemudian mereka jadi kaya, jadi raja. Kemudian mereka berlumba-lumba untuk membina bangunan tinggi-tinggi yang mana kita dapat lihat pada hari ini. Wallahu a'lam, dalam hal ini adakah membawa maksud salah buat bangunan-bangunan yang tinggi itu, ataupun sebenarnya Nabi SAW nak gambarkan inilah keadaan yang berlaku di akhir zaman. Petanda-petanda akhir zaman tu menunjukkan yang tiba-tiba orang yang dulu susah jadi kaya, dan mereka boleh sampai ada kemampuan untuk nak bina bangunan-bangunan yang tinggi, dan mereka saling berlumba-lumba pula untuk nak membina bangunan-bangunan yang tinggi. So ini satu isyarat kepada kita, tanda-tanda kiamat ni sebenarnya tujuannya adalah supaya kita sedar dan kita tanya diri kita sama ada kita bersedia ataupun tidak untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukanlah untuk kita pergi buat spekulasi pula tentang tanda-tanda kiamat ni. Antara tanda-tanda kiamat, kemunculan Dajjal dan sebagainya. Jadi dalam nas-nas para ulama bila berdepan dengan nas-nas syarak berkaitan dengan tanda-tanda kiamat ni, mereka menetapkan pendirian bahawasanya kita beriman seperti mana yang dinyatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tanda tu muncul, adakah dah benar-benar berlaku ataupun itu sebenar-benarnya yang dinyatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, wallahu a'lam. Jadi mereka tidaklah secara spesifik kata hak ni lah, hak Nabi sebut tu merujuk kepada hak ni lah kan? Kerana kadang-kala isyarat dalam hadis tu dia bersifat umum semata-mata. Jadi bukanlah nak suruh kita ni duk pergi cari Dajjal hari ni siapa, lalu kita pun kata Dajjal ni sebenarnya dia bukannya makhluk, dia bukannya orang, dia ni maksudnya dia ni sebenarnya merujuk kepada satu kumpulan, satu negara. Lalu kita kata Dajjal ni Cina. negara Cina ada orang yang bawa lah idea-idea ni. Siapa kata matahari terbit daripada barat tu sebenarnya merujuk kepada alat yang dicipta, matahari buatan yang dibuat oleh Cina. Cina kan Dajjal, jadi Cina buat benda tu, teknologi tu. Nampak? Dia mula, kemudian dia kait pula dengan filem. Filem lah, dia kait dengan cerita macam-macam sampai kait dengan Ultraman dan macam-macam lagi. Dia mula jadi kadang-kala kita dalam bab ni kita jangan lebih-lebih dalam bab ni. Setakat mana yang Allah Ta'ala beritahu, setakat tu saja. Kita jangan melebih. Kita tangguh lagi kita sambung.
والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا. Baik, hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Jadi bila kita berdepan dengan nas-nas syarak, pertama benda yang menjadi asyratus sa'ah, tanda-tanda kiamat ni, kita mesti merujuk kepada nas-nas yang sahih dan sarih daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sama ada ia dalam bentuk ayat Al-Quran ataupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, kita tidak membuat penafsiran yang melebihi had yang sepatutnya, andaian yang melebihi had sepatutnya, yang tidak didasari dengan ilmu dan tidak dirujuk kepada para ulama. Jadi Dajjal ni dalam nas-nas dinyatakan bahawasanya dia orang, dia memang orang. Dan dia bukannya ada mata seketui kat tengah ni, tak. Dia mata macam kita. Cuma mata dia tu macam panggil apa? Cemer ke jadi mana ke? Sebelah saja yang berfungsi. Jadi jangan pula kita punya duk obses dengan Dajjal ni dan kita pula duk kaitkan dengan apa yang berlaku di sekeliling kita ni, lalu kita kata antara kita tengok ni tentera apa, lambang polis Arab Saudi. Lambang polis Arab Saudi ni dia macam satu mata. Ni Dajjal ni. Jadi semua benda pada pandangan kita ni jadi satu paranoid yang tak ketahuan hala. Sampai tengok semua benda kita nak kaitkan dengan Dajjal. Jadi yalah, dengan berlakunya Covid dan sebagainya ni, ramai orang cuba nak kaitkan dengan situasi yang berlaku dunia hari ini dengan tanda-tanda kiamat. Bahkan sampai ada yang kata Imam Mahdi ni tak lama dah ni, dekat sangat dah nak main ni. Sampai ada yang kata sebenarnya dia dah ada dah ni, dia dah ada dah. Kan? Dan macam-macam lagi cerita yang dibawa. Kemudian tengok keadaan kalut di Arab Saudi ni, mereka pun ini semua ni tak lama dah. Jadi setiap hari duk upload dalam media sosial tentang benda-benda ni. Kemudian dikaitkan dengan apa yang berlaku ni. Tengok ni, ulama buat fatwa yang bukan-bukan, bid'ah, semayang jarak-jarak ni. Ini semua terpengaruh dengan Dajjal. Ini semua ulama-ulama yang terpalit dengan fitnah Dajjal. Jadi kemudian kaitkan pula dengan Freemason punya macam-macam, sampailah cerita itu ini dan sebagainya. Dia jadi, kita bukan disuruh untuk melibatkan dengan benda-benda seperti ini. Nabi SAW bagi tahu kepada kita tanda-tanda ni supaya kita ni bersedia. Dan apa persediaan yang kita buat dengan amal salih yang kita buat? Kalau sekiranya kita duk obses dengan benda ni hari-hari, kemudian kita duk fitnah para ulama dan sebagainya, akhirnya apa jadi pada kita ni? Jadi muflis. Sebab apa muflis? Kerana kita hampir setiap hari duk fitnah para ulama, menuduh mereka dengan tuduhan yang bukan-bukan, sehingga seolah-olah mereka saja yang betul dalam hal ini. Jadi akhirnya apa jadi pada kita? Jadi muflis. Mungkin kita ni banyak menuntut ilmu, banyak melakukan amal salih, tapi kalau duk fitnah para ulama dengan pelbagai fitnah, apa tinggal amal salih yang ada pada kita? Maka sebab itulah tanda-tanda kiamat ni dimaklumkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya kita melakukan persediaan. Bukannya untuk kita obses mencari Dajjal ni sebenarnya siapa dia? Imam Mahdi ni sebenarnya siapa dia? Kenal dulu tu imam masjid kita. Di masjid ni. Baik, hadirin hadirat dirahmati Allah sekalian, bahkan antara hadis yang Nabi sallallahu alaihi wasallam nyatakan tentang akhir zaman ni, baina hadis riwayat Ahmad daripada Anas bin Malik, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, baina yadi sa'ah sinun al-khudda'ah yuttahamu fiha al-amin wa yu'tamanu fiha al-muttaham wa yantiqu fiha ar-ruwaybidah. Kata Nabi SAW, bila dekat nak berlaku kiamat ni, ada tahun-tahun yang penuh dengan penipuan. Orang yang amanah dituduh pecah amanah, orang yang tak amanah pula dituduh dianggap sebagai orang yang amanah. Wa yantiqu fiha ar-ruwaybidah,
dan bercakap orang-orang yang disifatkan sebagai ruwaibidah. Sahabat tanya, siapa ruwaibidah ni? Nabi SAW kata, as-safihu yantiqu fi amril ammah. Orang yang jahil, orang yang bodoh bercakap tentang urusan-urusan yang melibatkan orang ramai. Tidakkah kita lihat di zaman kita hari ini, apa saja berlaku, ramai yang nak menjadi pengulas. Berlaku berita jenayah, ramai nak jadi lawyer, jadi pakar forensik, jadi itu ini, semua orang mengulas tentang apa yang berlaku. Bila berlaku masalah wabak kesihatan ini, semua kita pun nak jadi pakar doktor, kita pun nak kata seolah macam kita tahu semua benda. Termasuklah yang mengulas tentang urusan-urusan agama yang sepatutnya urusan-urusan agama ni diserahkan kepada ahlinya. Maka inilah antara musibah yang menimpa kita apabila golongan ruwaibidah ini mereka muncul dalam masyarakat memberi pandangan sedangkan mereka tidak ada ilmu tentang hal tersebut. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Kemudian kata Umar, "Thumma intalaqa فلبثت مليا ثم قال لي يا عمر أتدري من السائل قلت الله ورسوله أعلم قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم." Kemudian dia dah berlalu pergi kan. ثم قال لي, kata Nabi SAW, "Wahai Umar, atadri man as-sa'il, tahukah kamu siapa yang bertanya itu?" Kata Umar, "Allah wa rasuluhu a'lam." Allah dan rasulnya lebih mengetahui. Qala fa innahu Jibril atakum yu'allimukum dinakum. Sesungguhnya dia adalah Jibril datang kepada kamu untuk mengajar kepada kamu tentang agama kamu. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, hadis ini hadis yang sangat penting yang perlu kita jadikan, kita ulang kaji, kita baca dan kita fahami. Mudah-mudahan ia menjadi panduan kepada kita, khususnya kita yang hidup di zaman yang penuh dengan fitnah ini, dan mudah-mudahan kita doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala kita dijauhi dengan pelbagai fitnah yang muncul dalam dunia hari ini dan kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saya rasa takat tu dulu. Kita jumpa insya-Allah pada kuliah yang akan datang. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallah.